Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita nak sambung sebadan karbon, subtopik seterusnya iaitu minyak sawit. Okey, kita tengok struktur buah kelapa sawit. Gambar foto 5.6 menunjukkan struktur buah kelapa sawit. Jadi buah kelapa sawit ini terdiri daripada 3 bahagian. Okey, bahagian yang pertama iaitu disebut sebagai sabut. So kat yang ini ialah sabut ataupun dipanggil sebagai mesokarp. Okey, bahagian sabut ini bahagian yang mengandungi paling banyak minyak. Okay, kemudian bahagian yang di tengah kat sini yang berwarna putih ni, ini ialah bahagian isi rong ataupun dipanggil sebagai kernel. Isi rong ni menghasilkan minyak yang sedikit berbanding dengan sabut, tetapi minyaknya paling berkualiti berbanding dengan minyak yang dihasilkan oleh sabut. Kemudian di tengah-tengah ini ialah tempurung, okay, ataupun dipanggil sebagai endokarp, okay, yang tidak mengandungi minyak. Okey, soalan dalam buku SPS kita dah bincangkan tadi struktur buah kelapa sawit tadi ada 3. Bahagian di dalam ini inilah isi rong ataupun kernel. Kemudian di bahagian luar ini ialah sabut ataupun mesokarp, dan di tengah-tengah ini ialah tempurung ataupun endokarp. Okey, kemudian bahagian manakah buah kelapa sawit yang menghasilkan minyak yang paling banyak? Okey, yang paling banyak ialah sabut ataupun mesokarp. Kemudian bahagian yang menghasilkan sedikit minyak tetapi berkualiti tinggi, iaitu bahagian isi rong ataupun kernel. Okey, kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Jadi dalam minyak sawit mengandungi nutrisi seperti lemak, vitamin A dan vitamin E, bahan antioksidan seperti carotenoid dan vitamin E yang dapat melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan ni dah belajar sewaktu tingkatan 4. Kemudian dia juga mengandungi bahan-bahan lain seperti sterol, fosfatida, tritofenit dan juga alkohol alifatik. Sebanyak kurang daripada 1%. Jadi bahan ini menambah nilai nutrisi, kestabilan dan juga memudahkan penapisan minyak. Kelebihan minyak sawit, hampir tiada kolesterol. Kemudian tadi dia mengandungi vitamin A dan E, dan dia juga ialah dia mengandungi lemak tak tepu sebab dia berasal daripada tumbuh-tumbuhan, maka dia lemak tak tepu. Kemudian mengandungi asid lemak dan juga beta carotene sebagai antioksidan. Kita tengok urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Ada 6 langkah dalam pengekstrakan minyak sawit. Yang pertama ialah pensterilan, penanggalan, pencernaan, pengekstrakan, penurasan dan juga penulinan. Kita tengok langkah yang pertama iaitu pensterilan. Apa yang dibuat dalam langkah yang pertama ini iaitu buah kelapa sawit bersama dengan tandan-tandannya sekali disteril dalam steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi. Dengan tekanan tinggi, suhunya pun tinggi. Jadi haba daripada steam ni fungsinya untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria dan juga fungi yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Selain daripada fungsinya untuk membunuh mikroorganisma, steam tadi itu juga digunakan untuk melembutkan sabut pada buah kelapa sawit, dan dia juga digunakan supaya buah kelapa sawit ini mudah untuk ditanggalkan daripada tandannya. Kemudian selepas pensterilan, langkah yang kedua ialah penanggalan. Pada langkah yang kedua ini, apa yang dibuat ialah buah kelapa sawit ini dileraikan daripada tandan. Jadi buah ni dipisahkan daripada tandan di dalam mesin penanggal. Selepas dah tanggalkan buah daripada tandan, kemudian yang seterusnya ialah proses pencernaan. Dalam langkah pencernaan ni, apa yang berlaku ialah buah kelapa sawit ni dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar. Kenapa nak dikacau dengan batang pemutar? Supaya sabut daripada tempurungnya dapat diasingkan. Sabut dan tempurung yang mengandungi isi rong kemudian diproses secara berasingan. Kemudian tadi pada pencernaan ni sabut diasingkan daripada tempurung. Kemudian bila dah diasingkan sabut daripada tempurung, apa yang dibuat dengan sabut? Yang ini langkah untuk sabut.
Okey, sabut pengekstrakan minyak sawit atau PO. PO ni ialah palm oil atau minyak sawit. Okay, kemudian PKO ialah palm kernel oil iaitu minyak isi rung sawit. Okay, langkah yang seterusnya tadi, langkah yang keempat iaitu pengekstrakan. Okay, sabut ni tadi daripada sini diperah dengan menggunakan penekan hidrolik ataupun skru untuk mengeluarkan minyak sawit. Kemudian dah dapat minyak sawit, kemudian langkah yang kelima iaitu penurasan. Okay, gantian sabut diasingkan daripada minyak sawit melalui penurasan, okay, dituras. Kemudian langkah yang terakhir ialah penulinan. Okay, dalam langkah penulinan ni, steam dialirkan melalui minyak sawit untuk menghilangkan bau dan juga menyingkirkan asid yang menyebabkan minyak sawit menjadi masam. Dan minyak sawit ni juga disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warnanya. Jadi dalam langkah penulinan ni apa yang berlaku ialah bau dihilangkan dan juga warnanya juga dilunturkan. Okay, kemudian yang terakhir dapatlah minyak sawit yang tulen daripada sabut. Okay, kemudian tempurung yang mengandungi isi rung tadi ni diekstrak juga. Apa yang berlaku ialah pada proses pengekstrakan ni, tempurung yang mengandungi isi rung dikukus pada tekanan yang tinggi. Okay, selepas dikukus, isi rung diasingkan daripada tempurung. Kemudian isi rung dikeringkan dan minyak isi rung sawit di dalamnya diekstrak, okay, dengan penekan hidrolik atau skru. Okay, yang terakhir penurasan. Isi rung diasingkan daripada minyak isi rung sawit ini melalui proses penurasan, okay, atau penapisan. Okay, kemudian yang terakhir sekali dapatlah minyak isi rung sawit. Jadi ada 6 langkah yang kita nak ingat. 6 langkah ni untuk sabut dan 5 langkah untuk isi rung. Okay, jadi kita nak ingat langkah bolehlah gunakan formula mnemonik. Okay, saya ringkaskan daripada steri, tanggal, cerna, ekstrak, turas, tulen. Okay, awak bolehlah buat sendiri formula mnemonik ataupun boleh guna yang ini. Siti tanggal cermin, Siti tanggal cermin, esok terus tukar. Okay, Siti tanggal cermin, esok terus tukar. Siti steril tanggal penanggalan, cermin pencernaan, esok ekstrak atau pengekstrakan. Terus untuk turas atau penurasan, tukar untuk tulen atau penulinan. Okey, lengkapkan peta alih langkah-langkah pemprosesan minyak daripada buah kelapa sawit. Tadi kena hafal 6 langkah tadi. Okey, langkah dia yang kita nak hafal ialah Siti tanggal cermin, esok terus tukar. Siti tanggal cermin, esok terus tukar. Okey, Siti untuk pensterilan, tanggal untuk penanggalan, cermin untuk pencernaan, esok untuk pengekstrakan, terus untuk penurasan dan juga tukar untuk penulinan. Okey, kita tengok eksperimen pengekstrakan minyak sawit. Okay, tujuannya mengkaji proses pengekstrakan minyak daripada sabut ataupun mesokap dan juga isi rung ataupun kernel. Okay, bahan dan radas 5 buah biji kelapa sawit, pisau, forceps dan juga alat penekan. Okey, dia punya prosedur rebus 5 buah biji kelapa sawit dalam air didih selama kira-kira 20 minit. Okey, kemudian keluarkan buah kelapa sawit ini dari bika menggunakan forceps. Kemudian asingkan sabut daripada tempurung, okey, buah kelapa sawit dengan pisau. Kemudian masukkan sabut ke dalam alat penekan. Okey, ini alat penekan, masukkan sabut ke dalam alat penekan. Kumpulkan minyak sawit yang diekstrak daripada sabut di dalam bika. Okey, kemudian potong tempurung buah kelapa sawit dan keluarkan isi rung. Okay, ulang langkah 4 hingga 5 untuk memperoleh minyak isi rung. Saya dah keluarkan isi rung daripada dalam tempurung buah kelapa sawit tadi. Kemudian ulang langkah 4 iaitu masukkan isi rung ke dalam alat penekan untuk diperah. Kemudian kumpulkan minyak sawit yang diekstrak daripada isi rung ke dalam bika. Okay, kemudian banding dan bezakan warna dan kuantiti minyak yang diekstrak daripada sabut dan juga isi rung.
Okey, hasil daripada pemerhatian, jenis minyak daripada sabut warnanya merah, kemudian kuantitinya banyak. Kemudian jenis sabut daripada isi rong warnanya kuning, kemudian kuantitinya sedikit. Jadi yang pertama, apakah tujuan memanaskan sabut dalam air didih? Okey, untuk melembutkan buah. Yang kemudian yang kedua, gambar di sebelah menunjukkan minyak masak. Okay, nyatakan bahagian buah kelapa sawit yang membekalkan minyak tersebut. Okay, jadi minyak masak yang kita gunakan daripada sabut ataupun mesoka. Okay, kesimpulan, sabut membekalkan lebih banyak minyak berbanding dengan isi rong. Komponen dalam minyak sawit terdiri daripada dua bahagian, okay, iaitu gliserol dan juga asid lemak. Okay, gliserol ni juga dikenali sebagai glycerin, okay, yang merupakan cecair likat yang tidak berwarna dan juga berbau, mempunyai rasa manis dan juga tidak beracun. Ia digunakan dalam industri makanan sebagai bahan pemanis dan juga pelembap. Okay, kemudian asid lemak. Asid lemak ni terdiri daripada asid lemak tepu dan juga asid lemak tak tepu. Okay, asid lemak ni ialah asid karbosil iaitu asid organik. Okay, sifat kimia bagi minyak sawit. Sifat kimia bagi minyak sawit adalah seperti yang dinyatakan di bawah. Yang pertama, pengoksidaan. Okay, minyak sawit ni kalau dia bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun bahan tidak palas, dia akan menyebabkan berlakunya proses pengoksidaan. Jadi proses pengoksidaan ni biasanya akan menyebabkan minyak menjadi berbau tengik. Okay, pengoksidaan minyak sawit menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Kemudian yang kedua, hidrolisis, iaitu apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air, maka prosesnya yang berlaku ialah proses hidrolisis. Jadi dalam proses hidrolisis ini, tindak balas antara minyak sawit dengan air, dia akan menghasilkan gliserol dan juga asid lemak. Kemudian yang ketiga, pengesteran. Okay, pengesteran berlaku apabila molekul asid lemak, kita tahu asid lemak ni ialah asid organik dalam minyak sawit, okay, bertindak balas dengan alkohol, dia akan menghasilkan ester. Kita dah belajar pada tajuk yang sebelum ni, kalau alkohol bertindak balas dengan asid organik, dia akan menghasilkan ester. Okay, ester yang terhasil namanya ialah methyl ester, iaitu biodiesel minyak sawit. Proses pengemulsian minyak sawit. Okay, pengemulsian minyak sawit ni dia merupakan proses di mana minyak sawit ni dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Okay, jadi bila kita dah belajar dah sebelum ni, kalau saiz satu bahan itu dia lebih kecil, maka dia punya luas permukaannya bertambah. Jadi bila titisan minyak sawit ni lebih kecil, maka dia akan meningkatkan jumlah luas permukaan minyak sawit. Ini contoh pengemulsian minyak sawit oleh jus hempedu. Okay, boleh tengok dalam video ni. Jadi bila minyak sawit ni dicampurkan dengan hempedu, dia akan dipecahkan menjadi titisan-titisan yang kecil. Okay, yang ini kalau minyak sawit campur dengan air saja, yang ini minyak sawit yang ditambahkan dengan jus hempedu. Jadi kita boleh nampak perbezaan titisan minyak sawit ni. Yang ini dia punya saiz dia lebih besar. Kalau yang ini dia punya saiz titisan tu lebih kecil. Okay, aktiviti 5.9, sifat kimia dan penggunaan minyak sawit. Minyak sawit dia akan menjadi tengik disebabkan oleh satu proses. Okay, kalau minyak sawit ni dibiarkan beberapa minggu atau bulan, dia akan menjadi tengik. Okay, proses yang berlaku ialah proses pengoksidaan di mana minyak sawit ni akan bertindak balas dengan oksigen dalam udara. Kemudian yang kedua, perubahan fizik bagi minyak sawit di mana minyak sawit dipecahkan kepada titisan-titisan minyak kecil oleh hempedu di badan kita. Okay, kita dah belajar tadi iaitu proses pengemulsian, okay, yang menyebabkan minyak sawit ni dipecahkan kepada titisan-titisan kecil. Jadi dia lebih memudahkan pencernaan. Okay, nombor 3, namakan tindak balas antara molekul minyak sawit dengan air dalam kehadiran enzim pencernaan lipase atau asid untuk menghasilkan gliserol atau 3 asid lemak. Okay, tindak balas antara molekul minyak sawit dengan air. Ini pun kita dah belajar tadi, bila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air, maka nama proses yang berlaku ialah proses hidrolisis, okay, yang menghasilkan gliserol dan juga asid lemak.
Penggunaan minyak sawit dalam pelbagai bidang, sama ada dalam penjagaan kesihatan atau pemakanan. Minyak sawit ni sesuai dijadikan pelbagai jenis makanan dan juga boleh digunakan untuk membuat bahan bukan makanan. Ini contoh-contoh produk yang berasaskan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan juga makanan, serta bukan makanan. Yang pertama, minyak masak, lilin, coklat, susu pekat, margarin, krim rambut, makanan tambahan ataupun vitamin, minyak pelincir, sabun dan juga kosmetik.